kita mengucapkan takziah kepada pemergian salah seorang pegawai Dr. Abdul Rani Osman yang meninggal dunia semalam, iaitu bekas Pesuruhjaya PAS Selangor. Okey. Dan Hana Yoh sendiri, saya menjadi saksi Dr. Rani seorang insan yang baik. Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh hadir memberi penghormatan terakhir kepada bekas Pesuruhjaya PAS Selangor, Allahyarham Dr. Abdul Rani Osman yang meninggal dunia semalam. Walaupun berbeza parti politik, dia berkata Rani adalah sahabat baiknya dan seorang insan yang baik. Katanya selepas menerima perkabaran duka itu, dia terus menghubungi isteri arwah sebelum bergegas ke Meru untuk memberi penghormatan terakhir buat Allahyarham. Di dalam masjid pula kedengaran doa yang dibacakan bercampur bau dengan tangisan dan berakhir dengan kata-kata ini. Ini hamba Allah yang baik. Semoga Allah menempatkan beliau di kalangan orang beriman dan beramal soleh, dan semula beliau ditempatkan diampunkan dosa-dosa dan ditingkatkan darjat beliau di kalangan solihin, para syuhada dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah terima kebaikan apa yang ada pada beliau dan mengampunkan segala dosa yang beliau lakukan sepanjang hayat beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada YB Hana Yoh yang datang dan memberikan lawatan kepada bekas Pesuruhjaya PAS Dr. Rani Osman. Okey. Itu sedikit mengenai berita keluarga lah, kita katakan berita keluarga. Okay. Alright, so sebelum kita pergi kepada apa okay, saya nak bawa satu cerita tentang PAS ni, tak habis lagi ni. Tadi saya dah ucap terima kasih ke PAS kan. Saya tertarik dengan apa yang apa orang kata ulama PAS ni kata. Budaya derma sudah jadi darah daging ahli PAS, kata Razman. Razman ni kena saman dengan Anwar Ibrahim kan. Ketika PAS diserang dengan isu pemberian wang tunai sewaktu pilihan raya umum ke-15, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria mempertahankan parti itu dengan berkata budaya derma telah menjadi darah daging dan sebati dalam perjuangan anggotanya. Razman juga membalas serangan tersebut dengan menyindir ia hanya dilihat salah oleh mereka yang biasa bergelumang dengan rasuah. Suka saya tegaskan bahawa budaya derma telah menjadi darah daging dan sebati dalam perjuangan PAS. Mungkin mereka yang biasa bergelumang dengan rasuah melihat setiap pemberian itu bermaksud kepentingan diri. Bagi PAS dan ahlinya, setiap sumbangan derma bermatlamat akhirat dan rasuah adalah sesuatu sumbangan derma bermatlamat akhirat dan rasuah adalah sesuatu yang dikeji dalam Islam. Dia juga berkata budaya derma telah menjadi antara amalan parti itu, antaranya dalam usaha untuk membangunkan kompleks PAS Perak serta pemberian pacuan 4 roda untuk kegunaan amalan PAS menerusi kutipan derma. Pada 21 Januari, Abdul Hadi mempertahankan pengagihan wang tunai oleh PAS kepada pengundi semasa PRU 15 dengan mendakwa ia adalah sedekah dan dianggap tidak melanggar peraturan pilihan raya. Selepas UMNO Terengganu memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan PRU 15 baru-baru ini bagi kawasan Terengganu Marang Kemaman pada 3 hari bulan Januari yang lepas. Mungkin tuan-tuan tak pernah tengok lagi kan video tersebut. Kejap. Kita cari dulu video tersebut. Dan orang itu telah dikenal pasti sebagai ahli jawatan kuasa PAS Terengganu kot masa itu. Okay, kita tengok sendiri video tersebut. Okay, nama merah. Wallahi saya undi. Okay, Muhammad Syafiq. Wallahi saya undi. Nur Muhammad Sulaiman. Wallahi saya undi PAS. Saya undi PAS. Okay. Wallahi saya undi PAS. Okay. Now, di polemik dia macam ni tuan-tuan Di polemik dia macam ni. Di video yang saya tunjukkan tadi, itulah video yang dia jadikan polemik tersebut. Seorang ahli jawatan kuasa PAS, dia dilihat tengah duduk. Ni bagi siapa yang tak tahulah, yang ada tahu-tahulah kan. Tengah duduk, okay, datang pengundi tu, sama ada sebelum mengundi, artinya selepas mengundi kot. Biasanya orang luar lah datang kepada dia nak ambil duit.
Ambil duit Duit untuk apa? Katanya duit untuk, mungkin sebelum kot saya tak sebab dia kena buat wallahi dulu. Tak apalah. Duit untuk perjalanan beliau sebab dia balik mengundi. Kira macam duit yalah, compensation lah sebab dia datang jauh-jauh nak balik untuk mengundi. Now, kita kena tahu beberapa perkara. Okay, number one, adakah duit yang masuk ke dalam parti politik itu oleh individu ataupun company yang masuk ke dalam syarikat ke dalam parti politik itu salah? Jawapannya tidak. Di negara kita tidak salah. Contoh, company A dapat projek daripada kerajaan PAS. Kemudian company A derma duit kepada parti politik PAS. Tidak salah. Okay, ini diputuskan oleh mahkamah bahawa derma politik kepada parti politik tidak salah. Tetapi derma duit kepada contohnya yang meluluskan projek itu Mr. A daripada PAS. So dia bagi duit itu, company itu bagi duit kepada Mr. A, itu salah. Tapi bagi duit kepada parti politik tidak salah. Dan ini amalan UMNO, amalan PAS, saya tak tahu apa lah, tapi UMNO itu antara amalan dia sebelum ini. Dan itu di dalam mahkamah mendapati bukanlah satu kesalahan. Okey. Tapi isu dia macam mana? Isu dia sekarang ini, itu yang pertama, kita kena clear that out of the way tu. Itu bukan satu kesalahan. Now, timbul persoalan. Bagaimana kalau seseorang bagi duit kepada pengundi untuk turun mengundi? Adakah dia satu kesalahan? Bagaimana kalau satu parti bagi duit kepada pengundi untuk turun mengundi? Bagaimana kalau negeri bagi duit kepada parti untuk turun mengundi? Saya bagi contoh, GPS memang bagi duit kepada kami warga Sarawak ini untuk balik, terutama yang naik kapal terbang, untuk mengundi. GPS tak boleh nafikan perkara ini, saya tahu. Saya tahu, adik saya antara yang ambil duit tersebut. Okey, adakah ia satu kesalahan? Jawapannya tidak. Bukanlah GPS, saya tak pasti saya tak nak tuduh GPS. Mungkin bukan GPS, tetapi orang yang incline kepada GPS. Sebab orang tu kata claim dengan GPS kan. Mungkinlah bukan GPS, mungkin ada orang lah yang bagi. Saya tak nak tuduh lah GPS kan. Tetapi poinnya adalah orang GPS, orang yang menyokong GPS yang bagi. So adakah itu satu kesalahan? Secara umumnya bukan satu kesalahan juga sebenarnya. Dia bukan satu kesalahan, melainkan dia guna duit rakyat ke, dia bagi kepada, itu pun bukan satu kesalahan per se, sebab dikira membantu rakyat untuk balik mengundi. Now, kat mana kesalahan dia tuan-tuan? Apa itu rasuah? Dia macam ni, bila saya bagi sesuatu, isunya adalah, mungkin daripada segi undang-undang, kita tengok undang-undang dan moral. Dia bagi sesuatu, iaitu dia bagi dalam bentuk duit. Sekarang ni bila dia bagi, dia kata apa? Dia suruh bersumpah. Wallahi, bagi yang bukan Islam, perkataan wallahi itu satu sumpah. Saya akan undi PAS. Itu sumpah. Maksudnya kalau tak undi PAS, dengan mengambil duit tersebut, berdosa. Ini pada interpretasi mereka lah. Kan? Dia kata kalau kita ambil, dia dah sumpah tadi tu wallahi tu, dia ambil, kalau dia pergi tak undi PAS, maka itu dikira sebagai berdosa. Now, adakah ini boleh dikira sebagai serasuah? So, adakah ini boleh dikira sebagai satu rasuah? Soalan yang pertama, duit itu datang daripada mana? Adakah duit itu datang daripada individu yang menyebutkan ahli jawatan kuasa PAS, saya tak tahu PAS negeri ke apa, tersebut? Atau PAS bahagian ke, saya tak tahulah kan. Tapi adakah itu wang peribadi dia? Ataupun itu wang daripada PAS? Kenapa ada beza? Kalau itu wang daripada peribadi dia, betul. Ada kemungkinan itu bukannya rasuah, tapi itu sedekah. Cuma, adakah wallahi itu boleh dianggap halal atau haram? Itu kita lepaskan kepada majlis fatwa untuk menyatakan apakah hukum suruh orang bersumpah dengan mengambil duit untuk undi parti dia. Itu kita letakkan pada ulama' untuk membincangkan. Tetapi kalau itu dia kata duit itu datang daripada saya yang keluar duit, saya yang mengeluarkan duit tersebut, bukan daripada parti PAS, itu bukan rasuah. Betul, saya setuju. Tetapi kalau boleh dibuktikan itu bukan duit dia. Dia hanya tukang menyampai, macam orang kata apa, macam postman lah, ataupun macam banker. Bila kita kat kaunter tu kan, yang keluar duit tu orang bank. Tapi itu bukan duit dia, itu duit bank. Kalau itu dikatakan, kalau itu boleh dibuktikan bukan duit dia, dan dia kata mungkin itu duit daripada PAS, ataupun duit daripada parti dia, ada kemungkinan bahawa itu adalah rasuah. Kemudian Hadi argue, dia kata, itu bukan duit daripada calon.
calon tak bagi duit tu. Yang kalau calon bagi duit, barulah salah daripada akta kesalahan pilihan raya. Betul. Tetapi siapa kata calon saja? Dia calon, wakil calon atau ejen dia. Memang calon tak bagi. Tapi kalau boleh dibuktikan bahawa datang daripada parti itu, walaupun tidak direct daripada calon, boleh dikaitkan juga dengan calon. Sebab beliau sudah menjadi ejen. Ejen kepada parti tersebut dan juga ejen kepada calon tersebut di kawasan tersebut. Ini persoalan yang akan dirungkaikan di dalam mahkamah lah. Sekarang ni SPRM sudah mengenal pasti siapakah orang tersebut. Saya pernah tengok dia berceramah sebelum ini sebenarnya. Tak apalah. Saya dah kenal pasti. SPRM akan menyiasat membuka surat kertas siasatan. So dia akan tengok sekarang ini siapa. So bila Razman kata bahawa sebenarnya ini budaya kita. Betul, saya setuju. Budaya derma-menderma ni adalah budaya darah daging PAS. Persoalan kita, dan Razman ceritalah tentang apa bangunan PAS Perak tu dengan derma. Itu irrelevant, tak penting. Soalan kita adalah, duit yang pakcik tadi tu bagi, tu duit siapa? Itu soalan kita. Banyak tu tuan-tuan, yang kat luar beratur tu ramai tu. Kalau seorang dapat 100, kat luar tu 500, berapa? Kan? Kalau kat luar tu 100 orang lah kita kata. 10,000 sekurang-kurangnya. Tapi takkanlah 100 orang. Itu baru seorang. Kalau satu kereta 4 orang. Kan? Jadi, duit itu persoalannya duit siapa? Duit dia. So, dia kena buktikan. Mungkin dia kena buktikan lah. Yang menuduh nanti kena buktikan bahawa itu bukan duit dia. So, dia kena producekan akaun bank, pendapatan dia. Betul ke duit tu duit dia? Ini baru yang orang ambil video yang dapat tangkap. Ada satu lagi video lain yang dia marah sebab tak dapat duit tu. Kalau tuan-tuan ingat lagi. Sampai Sanusi kata, bodoh, kamu bodoh, dia kata. Tuan-tuan, kenapa perkara ini sangat berbahaya apabila satu parti yang bercakap soal agama, tetapi dia masih bermain-main dengan syubhah. Sebab itu saya tertarik dengan ada seorang ustaz dia kata apa? Bagi yang tak tahu syubhah tu apa, kalau dia bagi duit itu, kalau pakcik tadi tu bagi duit tu, dia kata nak ambil duit ni untuk duit belanja. Itu sedekah. Itu duit dia dan dia bagi untuk sedekah. Okay? Right. Kita tak payah cerita wallahi itulah sah atau tidak, tetapi dia bagi itu sedekah. Now, isu dia, kalau dia bagi itu, bukan duit dia, duit orang lain. Duit parti katakan, dia bagi duit parti. Adakah itu halal atau haram? So, kalau tak tahu di antara halal, dia haramnya rasuah. Mungkin juga dia halal. So, al-haram mubainu halal mubain. Al-halal mubainu haram mubain. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan satu hadis Rasulullah SAW kan. Yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Dan di antara keduanya ada syubhah. Maksudnya apa? Bila sesuatu yang jelas haram dan jelas halal bercampur, dia jadi syubhah. Kalau syubhah ni macam mana? Tinggalkan. Kerana ia lebih dekat kepada haram berbanding kepada halal. Kalau kita nak main agama dengan PAS kan, ni kita cerita. So dalam hal ini syubhah sepatutnya ditinggalkan. Yang dah ambil duit tu tak apalah, kamu dah makan ambil lah. Tapi yang memberi tu kena bertaubat. Kan. Dan kalaulah didapati perkara itu sebagai rasuah, lagilah dia kena bertaubat. Dan yang menyuruh dia memberi pun kena bertaubat, dan parti yang bagi kepada dia pun kena bertaubat juga. Macam mana? Setuju tak setuju? Setuju ke tak setuju? Tuan-tuan, sebab itu kita kata, kalaupun orang PAS kata itu tak salah, bagi saya itu syubhah. Syubhah ni adalah kesamaran di antara halal dan haram. Bila bercampur yang haram jelas, iaitu rasuah, dengan yang tidak jelas sedekah, yang halal sedekah, bila bercampur di antara dua, jadi syubhah. Dan lebih ditambah berat lagi apabila dia menyuruh, meminta orang itu bersumpah, wallahi, bahawa kami akan undi PAS. Lagi memberatkan, meletak weightage di dalam perkara tersebut, menyebabkan perkara tersebut lagi berat hukum dia. Saya bukan ulama atau ustaz nak menyatakan hukum demikian, tetapi tak perlu ulama atau ustaz untuk kita nak faham basic hukum macam ni. Tak perlu, ialah, ulama ataupun ustaz dan juga mufti nak membahaskan hukum macam ni. Ulama dan mufti boleh bahaskan. Tetapi ulama tu yang kata hadis tu tok guru tu, ialah dia ada bias.
Kalau sesiapa nak membahaskan benda ni, dia mesti bukan orang PAS. Mesti juga bukan orang PH. Saya orang PH. Jadi saya bias. Tak apalah. Ambil orang yang tengah-tengah, Urwan Zaimi ke, si Engku Fadil ke, si Dr. Mazhar ke, ustaz-ustaz lah yang bukan ahli politik ni. Biar mereka bahaskan perkara ini. Macam Wan Ji pun tak boleh. Sebab dia pun orang PH juga, Ustaz Wan Ji. So kita tolak tepi orang-orang politik ni. Orang PAS tak boleh, orang PH tak boleh, orang amanah tak boleh. Kita letak. Kita cari orang yang tak ada dalam politik. Biar mereka nilaikan perkara ni bagaimana. Okay. So kalau dia budaya dan darah daging, kita fikir sendirilah. Macam mana. Okay.